Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, pada kali ini saya nak berkongsi mengenai kejayaan seorang tokoh yang bermula dari zero dan berjaya menjadi hero sepanjang zaman guys. Oke, kejayaan dan kita lihat hasil daripada usaha yang beliau telah lakukan dan apa pengorbanan yang beliau lakukan sehingga kini beliau telah pun menempah nama di pesada dunia guys. Oke, nama beliau adalah Colonel Sanders. Oke guys, mesti anda pernah nampak logo yang terpapar di hadapan anda sekarang, yaitu selaras dengan tag yaitu KFC, yaitu Kentucky Fried Chicken. Oke, berkaitan dengan seorang tokoh nih guys, siapa sebenarnya beliau? Oke, berkaitan dengan tokoh ni, iaitu beliau merupakan pengasas kepada Kentucky Fried Chicken lah yang saya sebut sebentar tadi, dan wajahnya barangkali merupakan ikon komersial guys, ikon komersial yang berkaitan dengan urusan perniagaan lah, yang paling dikenali ada paling guys, ingat, yang paling dikenali di seluruh dunia. Oke, saya nak cerita mengenai sedikitlah secara ringkas sahajalah berkaitan dengan sejarah ataupun berkaitan dengan latar belakang beliau. Oke, berkaitan dengan latar belakang beliau ketika beliau berumur ataupun berusia 6 tahun guys, beliaunya ataupun ayahnya telah meninggal dunia pada ketika berumur 6 tahun guys, di usia yang agak muda. Dan sejak itu guys, sejak itu beliau bertanggungjawab membesarkan dan menyarah dua orang adiknya lah dalam keluarga tersebut, dan dia sebagai wakil ketua keluarga untuk menyarah dua orang ahli keluarganya tersebut lah, iaitu adik-beradiknya. Dan sebelum beliau terkenal ataupun popular pada masa tersebut ataupun dikenali ramai, dan seawal usianya 10 tahun guys, beliau telah bekerja sebagai seorang petani dan juru jual, dan banyak lagi lah bidang yang telah diceburi, dan juga pernah bekerja sebagai konduktor dan sebagainya guys, untuk menyara keluarganya yang kita sedia maklum tadi lah, dia mempunyai dua orang adik-beradik, dan untuk mencari sumber rezeki serta menambah kemahiran lah kepada beliau, sebab bidang pekerjaan yang kita ceburi ini guys, dia mempunyai berbagai manfaat ataupun kelebihan yang ada pada pekerjaan yang kita ceburi. Contohnya melalui pekerjaan juru jual insurans, kita dapat berkomunikasi dengan orang ramai guys, di khalayak ramai lah. Dan seterusnya juga melalui pekerjaan juga guys, kita dapat menambahkan skill kemahiran kita berkaitan dengan berhubung dengan secara langsung dengan orang lain, dan kita dapat membina keyakinan diri kita. Ini adalah satu kelebihan lah sebagai pekerjaan ataupun bidang pekerjaan yang kita ceburi. Oke, kita teruskan. Saya tertarik pada tahun 1952 guys. Pada tahun 1952, pada tahun ini guys, Colonel Sanders telah pun menjelajah ke seluruh dunia guys. Dia telah menjelajah ke seluruh dunia, ke seluruh negara lah. Ke seluruh negara, dari sebuah restoran ke restoran yang lain, dengan impian dia mempunyai impian sama seperti kita guys. Kita mempunyai impian untuk menjadi seorang yang terhebat seperti Colonel Sanders, dan impian untuk berjaya suatu hari nanti, dan impian untuk menjadi hamba yang terbaik guys. Baiklah, kita teruskan berkaitan dengan impian, yaitu kita punya tokoh pada hari ini adalah untuk memfranchisekan perniagaan ayam gorengnya. Dia telah pun membuka restoran ayam goreng. Beliau cuma pada ketika ini guys, beliau cuma menerima bayaran 5 sen sahaja bagi setiap ketul ayam. Nilai yang cukup lah, tapi bagi anda saya tak pastilah. Nilai 5 sen bagi setiap ketul ayam yang terjual di setiap restoran beliau, iaitu restoran ayam gorengnya. Dan akhirnya franchise yang pertama dibuka oleh
Mesti Anda tertanya-tanya, dibuka di mana? Oke, saya bagi lokasi lah. Oke, telah pun dibuka di lokasi yang saya paparkan nih guys, di Beth Hammond South Lake City, di sebuah lokasi. Dan pada tahun 1000 guys, 1964, pada tahun ini guys, Colonel Sanders menjual pegangan sahamnya dengan bilangan franchise yang melebihi 600 cawangan. 600 cawangan banyaknya. Oke, 600 cawangan nih guys. Setiap cawangan dengan pada 600 cawangan ini dengan harga ataupun berharga USD 2 juta. Banyaknya 2 juta kepada sekumpulan pelabur lah. Oke, pelabur yang telah pun mempersetujui antara dua pihak sehingga disenaraikan pada tahun ini guys 1966. Itulah satu kelebihan. Oke, jika kita guys berusaha. Oke, saya nak simpulkanlah apa hikmah ataupun pengajaran daripada kisah seorang tokoh yang terkemuka guys. Oke, seorang tokoh yang terkemuka nih guys. Oke, saya nak kongsikan apa sebenarnya hikmah di sebalik seorang tokoh nih dan kejayaan apa yang kita patut contoh ya. Oke, saya tertarik dengan impian ataupun matlamat beliau, yaitu memperkenalkan ataupun memfranchisekan. Impiannya untuk memfranchisekan perniagaan ayam gorengnya. Sama seperti kita guys, kita mempunyai matlamat ataupun impian untuk berjaya suatu hari nanti guys. Jadi untuk kita berusaha ataupun untuk kita berjaya guys, kita mestilah sentiasa berusaha. Ini baru berusaha. Oke, sentiasa berusaha untuk mencapai impian kita guys. Oke, kita tidak boleh berputus asa guys. Kita lihat orang berjaya, kita doakan dia sentiasa berjaya. Dan jika kita nak berjaya seperti dia, kita lakukan apa yang patut kita lakukan lah. Seperti contohnya kita ambil toko seperti yang saya terangkan mengenai sekarang ni lah, yaitu toko kita, yaitu pengasas pada Kentucky Fried Chicken lah. Jadi pertama saya tertarik dengan impian beliau lah ataupun matlamat beliau yang tinggi dan akhirnya tercapai dengan usaha ataupun kerja keras yang beliau lakukan selama ini. Dan seterusnya saya tertarik juga mengenai tanggung jawab beliau. Walaupun dia di usia 6 tahun guys, dalam usia yang muda, dia telah menjalankan tanggung jawabnya untuk menyara 2 orang ahli keluarganya, yaitu adik-beradiknya lah dalam keluarga tersebut setelah ayahnya telah meninggal dunia. Dia seawal usia 10 tahun dia pun telah menceburi pelbagai jenis pekerjaan untuk menyara keluarganya lah, dan untuk menimba serba sedikit pengalaman, dan hasil daripada usahanya telah pun membuah hasil dan dia telah pun dikenali di seluruh dunia. Itulah guys pengajaran kita pada kali ini. Jika kita sentiasa berusaha guys, insya Allah kita berjaya. Dan jangan kita dengar cakap orang lain guys mengenai kita tidak boleh ataupun kita tidak mampu untuk menaiki tangga ataupun tangga, yaitu tangga yang merupakan kerjaan kita lah. Jadi kita tidak mampu menaiki tangga, tetapi jika kita cuba guys, insya Allah kita berjaya. Kita janji, kita berusaha, berdoa guys, insya Allah kita akan sampai menaiki tangga tersebut. Walaupun tangga tersebut yang mempunyai liku-liku, akhirnya kita mencapai matlamat. Kita nak pergi ke mana untuk mencapai matlamat kita. Jadi kita perlulah berusaha.